الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. Tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dengan kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah yang istiqamah mempersiapkan bekalan menuju hari akhirat. Marilah kita bersama-sama tumpukan perhatian kepada khutbah yang disampaikan, dan tajuk khutbah pada hari ini ialah menggandakan amalan memburu Lailatul Qadar. Hadirin yang dirahmati Allah, sama ada sedar atau tidak, kita akan memasuki separuh akhir Ramadan. Tentunya inilah fasa yang sangat istimewa, kerana padanya terdapat satu malam yang dinamakan Al-Qadar. Lailatul Qadar adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang bermujahadah mengharap rahmat dan keampunannya. Betapa hebatnya malam tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentangnya dalam di dalam Al-Quran, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Qadar yang telah dibacakan oleh khatib pada ayat yang pertama dan yang kelima, di mana surah ini bermaksud, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, dan pada jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Al-Qadar itu. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka, kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut. Sejahteralah malam yang berkat itu sehinggalah terbitnya fajar. Lailatul Qadar merupakan malam yang sangat agung, kerana Al-Quran telah turut diturunkan pada malam tersebut. Pada malam tersebut juga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keberkatan, kerahmatan, keampunan dan kemuliaan kepada hamba-hambanya yang beribadah dengan khusyuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata mengharapkan keridhaan-Nya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Siapa yang menghidupkan dengan melakukan ibadah pada malam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Berikutan kemuliaan dan keagungan yang terdapat pada malam tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menggalakkan umatnya memburu Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharru Lailatul Qadr fil 10 al-awakhir min Ramadan." Yang bermaksud, carilah malam Al-Qadar itu pada bilangan hari-hari ganjil pada 10 hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama kita berusaha berebut ganjaran yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Al-Qadar, dan bermujahadah di 10 malam terakhir ini dengan istiqamah menghidupkan malam-malam Ramadan
dengan ibadah yang lebih berkualiti. Rebutlah peluang mengimarahkan masjid dan surau dengan solat fardu berjamaah, solat sunat tarawih, dan berniat iktikaf di masjid. Perbanyakkanlah amalan-amalan saleh seperti membaca, bertadarus, dan menghayati makna Al-Quran, beristighfar dan berzikir kepada Allah. Di samping itu, hulurkanlah sedekah seikhlas hati ke tabung-tabung masjid dan surau, serta berilah sumbangan kepada golongan yang memerlukan. Di samping itu, jauhilah maksiat dan perkara yang sia-sia. Rebutlah Lailatul Qadar dengan amalan ini, dengan amal seikhlasnya. Inilah masa untuk kita memburu kemenangan, melawan godaan nafsu. Perbanyakkanlah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohonlah keampunan kepada Allah dan bertaubat atas segala dosa yang telah kita lakukan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Khatib ingin mengingatkan, di samping kita beribadah dengan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain yang difardukan oleh Allah di bulan Ramadan ini, kita juga diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ia merupakan zakat badaniyah yang telah disyariatkan pada tahun yang kedua hijrah bagi setiap muslim untuk melaksananya dalam tempoh satu Ramadan hingga sebelum solat sunat Aidilfitri. Jika ibadah puasa mengajar kita arti kesusahan dan kelaparan, maka zakat fitrah mendidik kita supaya mensyukuri nikmat rezeki dan menjauhi sifat bakhil, sombong dan takbur dengan harta yang dimiliki. Jika matlamat puasa adalah untuk mencapai tahap takwa yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka zakat fitrah dapat menyucikan diri kita dari perkara lalai dan keji. Renunglah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratan lis-sha'im min al-lagwi wal-rafath wa ta'matan lil-masakin." Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa daripada perkara lalai dan perkara keji, dan juga untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Justru mimbar mengingatkan kepada para jemaah sekalian untuk segera mengeluarkan zakat fitrah mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan pada tahun ini, iaitulah sebanyak RM5 ataupun RM7 ataupun RM14, mengikut tahap pendapatan dan kemampuan masing-masing. Janganlah bertangguh-tangguh sehingga ke akhir Ramadan, supaya kewajiban ini tidak terabai akibat daripada kelalaian kita sendiri. Berbagai saluran dan kaedah untuk membayar zakat fitrah telah disediakan, terutamanya dalam tempoh pandemik ini. Antaranya melalui aplikasi mobile Snap and Pay, e-wallet, BOS dan perkhidmatan JomPay melalui perbankan internet. Semua institusi perbankan yang menawarkan kemudahan pembayaran cara ini. Kita juga boleh membayar terus kepada amil-amil zakat yang bertauliah dengan cara mengakses QR Code Snap and Pay bagi membolehkan transaksi tanpa tunai dibuat terus-menerus kepada mereka. Di samping itu, kaedah bayaran secara pandulan di masjid-masjid juga disediakan, tertakluk kepada kebenaran pihak berkuasa dan SOP yang telah ditetapkan. Mimbar juga mengingatkan para jemaah sekalian supaya tunaikanlah kewajiban zakat yang lain seperti zakat harta, perniagaan, pendapatan, saham, KWSP, emas, perak, wang simpanan, dan sebagainya. Ini juga merupakan satu kewajiban bagi mereka yang berkemampuan. Pusat pungutan zakat Mawid turut menyediakan berbagai saluran untuk memudahkan kita membayar zakat, antaranya melalui potongan gaji, perbaikan internet, kad kredit Islamik, dan kaunter bergerak pungutan zakat. Dengan zakat yang telah kita keluarkan, ramai asnaf yang telah mendapat manfaatnya melalui agihan yang telah dilaksanakan oleh Mawid bagi memudahkan dan mempercepatkan agihan zakat kepada asnaf yang memerlukan bantuan. Mawid turut menyediakan kaedah wakalah yang diberi kepada pembayar zakat untuk mengagihkan zakat. Wakalah merupakan dasar pengembalian zakat oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan kepada entiti yang membayar zakat kepada pusat pungutan zakat Mawid. Bagi individu dan syarikat dan organisasi, pengembalian zakat boleh diberikan sehingga 50% daripada jumlah bayaran zakat. Bagi majikan pula, pengembalian zakat boleh diberikan
sehingga 37.5% daripada jumlah potongan zakat kaki tangan. Manakala bagi pusat pengajian tinggi, pengembalian zakat boleh diberikan sehingga 50% daripada jumlah potongan gaji zakat kaki tangan. Bagi individu dan entiti yang layak menerima wakalah zakat, perlu diagihkan sebagai mewakili mawib kepada asal yang lain. Di wilayah persekutuan ini terdapat ramai dalam kalangan kita yang tergolong dalam kategori miskin bandar yang mesti dibantu. Justru bagi semua yang bekerja dan mencari rezeki di wilayah persekutuan adalah membayar zakat kepada PBZ mawib. Dengan jumlah zakat yang kita keluarkan, kita juga akan memperoleh rebate cukai daripada lembaga hasil dalam negeri. Semakin tinggi jumlah zakat, semakin tinggilah rebate cukai yang diperoleh. Harus diingat, jangan membayar zakat kepada pihak-pihak lain yang tidak berautoriti. Siapa yang membayar zakat oleh amin atau pihak yang tidak dilantik oleh mawib, maka dia telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 16 B Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997 kurungan Akta 559 dan boleh dikenakan hukuman jika sabit kesalahan. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, sebelum khatib mengakhiri khutbah, marilah kita mengambil pengajaran dan iktibar daripada bicara mimbar pada hari ini. Antaranya ialah yang pertama, Lailatul Qadar adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang bermujahadah, yang bersungguh mengharapkan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beristiqamah dalam melaksanakan amal ibadah, terutamanya pada 10 yang terakhir Ramadan ini. Kita meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia dan sampai berdoa dengan sepenuh harapan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seterusnya tunaikanlah kewajiban zakat, sama ada zakat fitrah, zakat harta, zakat pendapatan dan sebagainya melalui saluran yang betul demi manfaat asnaf-asnaf wilayah persekutuan. Semoga dengan zakat yang kita keluarkan Allah Subhanahu wa taala menyucikan jiwa dan harta kita yang kita miliki. Sebagai mengakhiri khutbah, renunglah firman Allah dalam surah An-Nur ayat yang ke-52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Yang bermaksud, dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut melanggar perintah Allah dan menjaga dirinya jangan terdadah kepada azab Allah, maka mereka adalah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.